Hai semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang tips melukis kelok keseimbangan pendapatan negara AEY dan suntikan bocoran JW berserta contoh. Sekiranya anda belum tonton video yang lepas, sila tonton video tersebut terdahulu. Video ini merupakan sambungan daripada video yang lepas. Sama-sama kita lihat penentuan keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor berdasarkan analisis jadual. Di sini, kita melihatkan bahawa diberi Y pendapatan dalam RM juta dan setiap tingkat pendapatan diberi iaitu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Diberi C iaitu dalam RM juta diberi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan juga 50. Untuk mendapat S ini iaitu rumus bagi Y sama dengan C tambah S. Maka untuk menghitungkan S iaitu Y tolak C. Maka kita akan dapat S iaitu nilai S dapat dihitung dengan membuat penolakan Y tolak C. Y tolak C, maka kita akan dapat S. Dengan itu, perhitungan yang pertama, 0 tolak 10. Maka, nilai untuk S ialah sebanyak negatif 10. Seterusnya, kita melakukan penolakan iaitu 10 tolak 15. Maka S adalah negatif 5. Seterusnya, 20 tolak 20. S ialah sifar. 30 tolak 25. Maka kita akan dapat 5. 40 tolak 30. Maka kita akan dapat 10. Seterusnya, 50 tolak 35. Maka kita akan dapat 15. Seterusnya, 60 tolak 40. Maka kita akan dapat 20. Kemudian, 70 tolak 45. Maka kita akan dapat 25. Dan yang terakhir, 80 tolak 50 iaitu 30. Biasanya dalam analisis untuk keseimbangan pendapatan negara, anda perhatikan dia akan diberi I. I akan diberi. Contohnya, dalam jadual ini, I diberi iaitu 10 RM juta. Maka kita menyamakan setiap tingkat pendapatan tersebut, I adalah sebanyak 10 juta. Seterusnya, untuk perhitungan AE, iaitu AE sama dengan C tambah I. Iaitu untuk mendapat AE ini, iaitu C tambah I. Dengan menjumlahkan C tambah I
kita akan dapat AE, iaitu dalam ekonomi dua sektor, AE adalah sama dengan C tambah I. Maka untuk perhitungan AE yang pertama apabila pendapatan sifar 10 tambah I 10, maka jumlah AE ialah sebanyak 20. Seterusnya, 15 tambah 10, maka AE-nya ialah sebanyak 35. 20 tambah 10, nilainya ialah sebanyak, 15 tambah 10 iaitu 25. 20 tambah 10, maka nilainya ialah sebanyak 30. Seterusnya, 25 tambah 10, nilainya ialah sebanyak 35. Seterusnya, 30 tambah 10, nilainya ialah sebanyak 40. Seterusnya, 35 tambah 10, maka kita akan dapat 45. Kemudian, 40 tambah 10, kita akan dapat 50. Kemudian, 45 tambah 10, kita akan dapat 55. Dan yang terakhir, 50 tambah 10, maka kita akan dapat 60. Mengikut prinsip iaitu AEY, pendekatan yang pertama, di mana AE sama dengan Y. Maka kita menyamakan AE sama dengan Y. Kita carikan di mana nilai yang sama antara AE sama dengan Y. AE sama dengan Y iaitu ia jatuh pada 40 RM juta. Maka Y keseimbangan jatuh pada RM 40 juta. Seterusnya, untuk pendekatan yang kedua, iaitu mengikut suntikan bocoran. Suntikan bocoran iaitu WJ. Bocoran iaitu wastage W sama dengan suntikan iaitu injection. Kita menyamakan di mana W sama dengan J. Dalam ekonomi dua sektor, bocorannya ialah S. Dalam ekonomi dua sektor, suntikan ialah I. Di mana kita menyamakan S sama dengan I. Cari di manakah nilai S sama dengan I. Di mana kita mendapati bahawa S sama dengan I adalah jatuh pada 10. Di mana tingkat pendapatannya ialah sebanyak RM 40 juta. Ingat bahawa bukan 10 juta ya. Ia adalah jatuh pada tingkat pendapatan negara ialah 40 juta. 10 juta itu adalah merupakan tabungan.
10 juta itu adalah merupakan pelaburan. Yang hendak dicari ialah keseimbangan pendapatan negara, iaitu keseimbangan pendapatan negara jatuh pada 40 juta. Sama-sama kita lihat untuk lukis rajah mengikut pendekatan perbelanjaan agregat pendapatan negara, AEAS ataupun AEY. Y adalah sama dengan C campur I, di mana keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi dua sektor ialah Y sama dengan C campur I. Mula-mula, kita perlu labelkan origin, AE dan juga Y. Sebelum mula apa-apa, maka kita mula label kesemuanya terdahulu, iaitu origin, AE dan juga Y. Kita juga boleh melabelkan ia dalam perkataan, iaitu perbelanjaan agregat dan juga pendapatan negara. Ringkasnya, kita labelkan AEY dalam RM juta. Unit kedua-dua iaitu AE dalam RM juta, Y adalah dalam RM juta. Lukiskan Y sama dengan AE garisan 45 darjah. Soalan yang sering ditanya oleh pelajar iaitu sama ada 45 darjah tersebut perlu diukur ataupun tidak. Jawapannya tidak perlu diukur. Kita hanya melukiskan satu garisan yang bermula daripada origin dan kita buat sudutnya iaitu 45 darjah dan garisan tersebut kita labelkan sebagai Y sama dengan AE. Seterusnya, kita lukiskan fungsi AE iaitu AE terdiri daripada C campur I. AE terdiri daripada C campur I. Kita lukis garisan AE sama dengan C campur I. Langkah yang ketiga, labelkan keseimbangan E dan juga YE. Labelkan titik persilangan itu sebagai E. E ialah equilibrium, keseimbangan. Dan kita labelkan Y keseimbangan iaitu pada 40 juta. Di mana Y sama dengan AE. Keadaan ini iaitu Y sama dengan AE. Keadaan keseimbangan ialah Y sama dengan AE. Langkah yang keempat iaitu kita lukiskan garisan di mana pada Y kurang daripada AE, contohnya Y yang kurang daripada 40 ini, contohnya 20. Pendapatan yang kurang daripada 40 iaitu 20. Maka ia mewujudkan lebihan perbelanjaan agregat. Dan perbelanjaan agregat ini kita labelkan sebagai AB. Perhatikan dalam kelok ini di mana titik A ini merupakan titik AE. Titik B ini adalah jatuh pada Y. Y ini adalah AS. Maka AE melebihi AS. Keadaan ini adalah AE
melebihi AS. AE melebihi AS. Keadaan ini ialah lebihan perbelanjaan agregat. Lebihan perbelanjaan agregat. Maka AB ini adalah sebagai lebihan perbelanjaan agregat, iaitu lebihan AE. Kelima, pada Y yang lebih daripada keseimbangan, iaitu Y yang lebih daripada 40 ini, contohnya iaitu sebanyak 60. Y yang lebih daripada AE ini, iaitu Y sama dengan 60. Kita mendapati bahawa wujudnya kurangan perbelanjaan agregat sebanyak KL. Kita labelkan titik ini sebagai K dan juga titik ini adalah sebagai L. Perhatikan di sini titik K adalah jatuh pada AS. Maka AS ini adalah berada di atas dan titik L ini adalah jatuh pada AE. Kita mendapati bahawa pada keadaan KL ini iaitu AS melebihi AE. AS melebihi AE. Keadaan ini dipanggil sebagai lebihan penawaran agregat. Lebihan penawaran agregat. Ataupun dengan kata lain, ia adalah kurangan perbelanjaan agregat. Sama ada kita labelkan ia sebagai lebihan penawaran agregat ataupun kurangan perbelanjaan agregat sebanyak KL. Baik, kita imbas kembali pada titik keseimbangan ialah Y sama dengan AE. Pada AB iaitu Y yang kurang daripada AE, keadaan ini ialah lebihan perbelanjaan agregat. Pada jarak iaitu Y yang lebih daripada AE iaitu sebanyak 60, keadaannya ialah iaitu kurangan perbelanjaan agregat. Kurangan AE. Yang ini lebihan AE, yang ini kurangan AE. Mengikut pendekatan suntikan bocoran JW iaitu keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor adalah jatuh pada S sama dengan I. Maka fungsi tabungan ini bermula daripada negatif. Maka kita perlu wujudkan ada ruangan di bawah untuk negatif. Sebelum mula, iaitu labelkan origin. Paksi Y iaitu J, W iaitu suntikan, bocoran. Dengan paksi X ialah Y. J, W berhubung dengan pendapatan negara iaitu Y. Ataupun kita tulis dalam perkataan suntikan, bocoran dan untuk paksi Y pendapatan negara. Kedua-duanya adalah dalam RM juta. Lukiskan fungsi S yang bermula daripada negatif. Fungsi S. Fungsi S ini kita boleh labelkan sebagai negatif A campur bracket 1/BY. Lukiskan fungsi I.
Dan persilangan antara S dengan I adalah sebagai keseimbangan, iaitu keseimbangan pada titik E, equilibrium, ataupun kita labelkan sebagai titik F. Dan Y keseimbangan adalah sebanyak 40 juta, di mana kita mendapati bahawa pada 40 juta ini S adalah sama dengan I. Pada keadaan 20 juta, apa yang akan berlaku pada 20 juta iaitu pada keadaan yang kurang daripada Y keseimbangan ini, contohnya 20, di mana kita mendapati bahawa jaraknya ialah sebanyak mn. Pada keadaan ini, M ini adalah jatuh pada pelaburan. N ini adalah jatuh pada tabungan. Pada jarak mn ini, kita mendapati bahawa pelaburan adalah melebihi daripada tabungan, ataupun suntikan melebihi bocoran. Suntikan melebihi bocoran. Keadaan ini dipanggil sebagai lebihan pelaburan ataupun lebihan suntikan. Ataupun satu lagi iaitu kurangan tabungan. Dengan itu, kita boleh labelkan ia sebagai lebihan pelaburan, lebihan suntikan ataupun kurangan tabungan. Pada keadaan yang kedua, iaitu contohnya Y sama dengan 60, iaitu keadaan di mana Y tersebut adalah melebihi daripada Y keseimbangan. Pada keadaan ini, kita labelkan jarak ini adalah sebagai P dan juga Q. Pada keadaan P ini, ia adalah jatuh pada titik S, dan pada keadaan Q ini, ia adalah jatuh pada titik I. Kita mendapati bahawa S melebihi I, iaitu tabungan melebihi pelaburan. Ataupun kita boleh mengatakan bahawa ia adalah bocoran melebihi suntikan pada keadaan jarak PQ ini. Oleh itu, kita boleh labelkan ia sebagai wujudnya lebihan tabungan, wujudnya lebihan bocoran, iaitu sebanyak jarak PQ. Seterusnya, kita lihat contoh untuk keseimbangan pendapatan negara. Contoh 1. Tentukan tingkat keseimbangan pendapatan negara berdasarkan maklumat di bawah, iaitu diberi fungsi C sama dengan 300 campur 0.6Y, diberi I iaitu 1,500. Apakah keseimbangan pendapatan negara? Iaitu fungsi untuk keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor ialah Y sama dengan C campur I. Dengan itu, Y sama dengan C iaitu 300 campur 0.6Y campur I iaitu 1,500. Dan di sini kita akan mencampurkan 300 dengan 1,500, iaitu
Y adalah sebanyak 1,800 campur 0.6 Y. Seterusnya, kita mendapati di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan juga ada Y. Dengan itu, Y ini adalah 1 Y. Dan kita pindahkan 0.6 Y ke sebelah kiri. Dari positif menjadi negatif. Dan kita kekalkan 1,800 di sebelah kanan. Maka 1 tolak 0.6, 1 tolak 0.6, jumlahnya ialah sebanyak 0.4. 1Y tolak 0.6Y, ia adalah 0.4Y. Sama dengan 1,800. Seterusnya, Y sama dengan 1,800 bahagi dengan 0.4, maka kita mendapati keseimbangan pendapatan negara iaitu sebanyak 4,500 juta. Sama ada kita tulis dalam bentuk iaitu Y sama dengan RM 4,500 ataupun Y sama dengan 4,500 bracket RM juta. Kedua-dua cara ini pun diterima. Ataupun kita boleh tuliskan satu kesimpulan kecil, Y keseimbangan adalah sama dengan RM 4,500 juta. Yang penting, keseimbangan pendapatan negara wajib ada unit iaitu dalam bentuk RM juta. Contoh kedua, hitungkan tingkat keseimbangan pendapatan negara dalam sebuah ekonomi dua sektor yang mempunyai fungsi penggunaan C sama dengan 500 campur 0.8Y dan fungsi pelaburannya iaitu I sama dengan 1,000. Baik, untuk keadaan yang kedua, kita boleh menggunakan fungsi bocoran sama dengan suntikan. Dengan itu, kita perlu tukarkan daripada fungsi C menjadi fungsi S terdahulu. Dengan itu, C sama dengan 500 campur 0.8Y, iaitu C sama dengan A tambah BY. Untuk transformkan S adalah negatif A, maka S adalah negatif 500. S adalah negatif A campur 1 tolak BY. Maka 1 tolak B. B itu ialah MPC. Maka 1 tolak 0.8, kita akan dapat 0.2. Maka S sama dengan negatif 500 campur 0.2Y. Iaitu kita transformkan daripada C sama dengan A tambah BY menjadi S sama dengan negatif A campur 1 tolak BY. Iaitu cara yang pertama iaitu kita transformkan dari C menjadi S. Iaitu B ini merupakan MPC. 1 tolak B ini merupakan MPS. Dengan itu, kita dapat menggunakan fungsi bocoran suntikan iaitu S sama dengan I. Dengan ada fungsi S yang telah pun kita dapat hitung, iaitu S sama dengan I, iaitu negatif 500 campur 0.2Y sama dengan
1000. Dengan itu, kita mendapati di sebelah kiri ada nilai dalam bentuk angka, di sebelah kanan juga ada dalam bentuk angka. Dengan itu, kita kekalkan 0.2y di sebelah kiri, maka kita membuat penambahan iaitu 1000 dan negatif 500 kita pindahkan ke sebelah kanan iaitu menjadi campur 500. Maka 0.2y sama dengan 1500. Dengan itu, y adalah sama dengan 1500 bahagikan dengan 0.2, maka y adalah sebanyak 7500. Dan kita boleh buat satu kesimpulan kecil iaitu y keseimbangan jatuh pada RM 7,500 juta. Ingat, pendapatan keseimbangan pendapatan negara wajib ada dalam RM juta. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.